Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 3, tabligh 3, Ustazah Huda yang akan mengajar kamu mata pelajaran akhlak bagi sepanjang sesi kita pembelajaran online ni, insya-Allah. Jadi Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat selalu. Tadi Ustazah dah buat dah Google Meet, tapi tak ramai yang dapat join. Jadi Ustazah buat video untuk kamu semua, untuk Ustazah terang balik apa pelajaran akhlak yang kita dah pelajari hari ini, yang kita belajar hari ini. Okey, jadi anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar adab menziarahi rakan. Adab menziarahi rakan kita. Apa adab-adab yang kita perlu tahu untuk menziarahi rakan kita? Okey. Jadi sebelum kita belajar, kita kena baca doa terlebih dahulu. Tanda tangan sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wa nishur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum kelas kita, Allah akan beri kita kefahaman dalam apa yang kita pelajari setiap hari. Okey anak-anak, jadi pelajaran kita yang seterusnya adalah adab menziarahi rakan. Okey, adab menziarahi rakan. Di akhir pembelajaran nanti kita akan dapat tahu apa adab-adab menziarahi rakan yang pertama. Kedua, kita akan dapat tahu apa kebaikan dan fadilat kalau kita beradab ketika menziarahi rakan kita. Dan yang terakhir, kita akan dapat tahu akibat tidak beradab ketika menziarahi rakan kita. Kita akan dapat tahu adab, kebaikan dan akibat kalau kita tak beradab dengan kawan kita. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Untuk yang pertama, kita akan belajar apa itu adab-adab ketika menziarahi rakan. Apa yang kita perlu buat kalau kita nak ziarahi rakan kita? Yang pertama, ada 7 semua. Yang pertama, kita perlulah memberitahu rakan ketika hendak berziarah. Kita kenalah beritahu kawan kita kalau kita nak ziarah dia. Kita kena tanya bila kita boleh ziarah dia kan. Yang kedua, kita kena pilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Kita nak kena pilih waktu yang sesuai lah kalau kita nak ziarah kawan kita. Kita tak boleh pilih waktu malam, waktu tengah rehat kan, waktu petang nak maghrib. Kita tak boleh pilih-pilih waktu yang tak sesuai macam tu. Kita kena pilih waktu yang sesuai. Kena bagi tahu dia. Contohnya, Ahmad, saya nak datang rumah awak ni, nak ziarah awak. Bila pukul berapa ya saya boleh datang? Okey, macam tu. Kita kena bagi tahu dan tanya pukul berapa kita boleh datang. Dan yang ketiga, memberi salam kepada orang yang kita ziarahi. Kita kena bagi salam sebelum kita nak ziarah orang tu. Kita bagi salam, Assalamualaikum Ahmad, apa khabar awak? Macam mana keadaan awak? Okey, hari ni macam tu. Dan yang keempat, kita meminta izin sebelum masuk rumah. Meminta izin sebelum masuk. Kita kena minta izin sebelum kita nak masuk rumah orang lain. Yang kelima, kita kena membaca doa. Kita kena doakan yang baik-baik untuk kawan kita. Ahmad, semoga awak cepat, saya doakan awak, semoga awak cepat sembuh, dapat main dengan saya nanti, kita dapat buat kerja sekolah sama-sama lepas ni. Macam tu. Seterusnya, kita kena berkata perkara yang baik dan berfaedah. Kita kena dah cakap perkara yang baik, bagi semangat dekat dia. Tak boleh cakap perkara yang tak berfaedah, tak ada kaitan pun dengan dia. Okey? Kita kena cakap perkara yang baik. Dan yang terakhir, adab yang terakhir, jangan berziarah terlalu lama. Tak boleh kita ziarah kawan kita sampai 2 jam, 3 jam. Sampai dia takut dia rasa tak selesa dengan kita. Jadi paling-paling pun kamu boleh ziarah kawan kamu paling lama pun setengah jam. Okey, 30 minit pun dah lama dah. Okey, jadi kita ziarah ni, kita nak jenguk je keadaan dia macam mana, macam mana cerita dia. Contohnya kalau dia kemalangan, macam mana boleh kemalangan, apa yang berlaku, macam tu. Dan kita baliklah. Macam tu. Tak perlu terlalu lama Okey, sebab orang sakit, takkanlah kita nak mengacau dia kan terlalu lama. Okey. Seterusnya, fadilat, iaitu kebaikan kalau kita beradab ketika menziarahi rakan kita. Yang pertama, kita akan dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Bila kita selalu ziarah dia, bila kita sakit pun dia ziarah kita, akan eratlah hubungan kita dengan keluarga dia kan. Hubungan keluarga kita, keluarga dia pun makin rapat, makin erat, kita akan saling tolong-menolong. Okey.
Yang seterusnya, kita akan dapat bertukar fikiran dan maklumat. Apa yang kita tahu, kita boleh. Apa yang kita tahu, kita boleh share dengan kawan kita yang sakit tu. Contoh kalau kita sekolah macam biasa sekarang ni kan. Tak kisahlah online ke, sekolah macam biasa ke. Contoh, kita boleh bertukar maklumat tentang kerja sekolah, apa yang kita belajar. Contohnya apa yang dia boleh buat supaya dia boleh kurangkan sakit dia. Semoga dia cepat sihat. Okey, macam tu. Kita boleh bertukar apa sahaja maklumat yang kita ada dengan kawan kita yang sedang sakit. Yang ketiga, dapat ganjaran pahala daripada Allah. Mestilah bila kita buat baik, kita beradab dengan kawan kita kan. Ketika berziarah, kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita akan dapat mengetahui kabar berita. Kabar berita apa yang berlaku kepada kawan kita tu. Dan yang terakhir, akan menambah kasih sayang sesama rakan. Bila kawan kita sakit, kita akan muhasabah lah. Bila dia ada, kita tak hargai dia pun dia. Tapi bila dia sakit, kita akan sedih pula kan. Jadi kita bertambah sayang dekat kawan kita. Muhasabah dan kita dapat sayang kawan kita. Akan dapat rasa lah. Bila dia tak ada tu, rasa tak best. Jadi kita akan makin sayang lah dekat kawan kita. Kita akan lebih menghargai kawan kita ketika dia orang sihat dan ada dengan kita. Dan yang seterusnya, akibat. Apa akibat yang akan kita dapat kalau kita tak beradab ketika menziarahi rakan kita? Okey, anak-anak, ada 3 perkara yang kita akan dapat, benda tak baik, akibat yang kita akan dapat ketika kita tak beradab dengan ketika menziarahi rakan. Yang pertama, tidak mendapat keredaan. Hidup kita ni takkan dapat keredaan daripada Allah dan Rasulullah. Kalau hidup kita ni tak dapat keredaan Allah dan Rasulullah, maka apalah guna hidup kita kan? Yang kedua, kita tidak disukai oleh rakan. Kawan kita pun tak sukalah dekat kita sebab bila kita sakit, kita tak jenguk dia. Kita tak tanya khabar dia, tak WhatsApp dia ke. Kan? Dan yang ketiga, ibu bapa dan keluarga kita akan mendapat malu di atas kelakuan kita yang tidak beradab. Maka keluarga kita yang akan menanggung malu di atas perbuatan kita. Jadi sebagai seorang Muslim, manusia, kawan, anak, kita kena sentiasa beradab walaupun di mana juga kita berada. Dengan siapa pun kita nak, semuanya kita akan belajar dalam mata pelajaran akhlak. Jadi kita kena ikutlah apa yang kita belajar, kita kena ikut. Okey, macam tu. Seterusnya, dalil adab berziarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Maksudnya, anak-anak, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu meminta izin serta memberi salam kepada penghuninya terlebih dahulu. Dan demikianlah adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Surah An-Nur ayat 27. Dalam dalil adab ziarah ni, Allah nak katakan kepada kita dalam surah An-Nur ni, bila kita ni namun kita orang beriman, orang Islam, kita kena beradab. Beradab ikutlah apa yang kita dah belajar tadi kan. Kita kena minta izin sebelum masuk, tak boleh masuk rumah orang sesuka hati, kena bagi salam. Semuanya kita kena buat mengikut apa yang kita telah pelajari. Jadi itu sahaja anak-anak untuk kelas akhlak kita. Maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah Ustaz akan perbaiki pada masa akan datang. Jadi Ustaz harap kamu semua dapat faham. Kalau kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp Ustazah semula. Kamu boleh tengok video ni daripada mula balik. Okey? Jadi apa-apa kamu boleh, apa-apa masalah kamu boleh WhatsApp Ustazah. Okey, bila-bila masa sahaja. Okey, Ustazah harap untuk next kelas akhlak semua boleh join kelas Google Meet kita ya. Okey semua, Assalamualaikum. Semoga sentiasa sihat selalu. Jumpa lagi.